Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar. Video ini saya tujukan khas kepada pelajar, semua pelajar lah, khususnya pelajar IPG yang mengambil kursus Bahasa Melayu Kontekstual dengan kodnya GBM 1103. Jadi slot kali ini slot yang pertama ni saya akan berkongsi tentang kemahiran komunikasi. Jadi walaupun ada pendengar yang bukan dalam kalangan pelajar IPG, tapi boleh juga dengarkan sama kerana ia adalah ilmu yang bermanfaat untuk dikongsi. Baik, kita lihat kepada takrif komunikasi. Okey, dalam slide ini saya akan terangkan tentang takrif komunikasi, fungsi komunikasi dan juga bidang-bidang komunikasi. Takrif komunikasi mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka ialah berhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain, dan mengadakan perhubungan iaitu bercakap, berbincang, bertukar-tukar pendapat dan sebagainya. Okey, mari kita lihat takrif komunikasi yang lain. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan maklumat, perasaan atau idea, pemindahan maklumat, perasaan, idea dan pemikiran daripada seseorang individu kepada individu yang lain. Ia juga merupakan suatu seni menyalurkan idea-idea dan sikap daripada seorang individu kepada seorang yang lain. Manakala menurut Muhammad Yusuf Hussein 1990, komunikasi dari perspektif Islam ialah proses menyampaikan atau bertukar perutusan dan maklumat dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi komunikasi sukar berlaku jika tidak ada salurannya, jika tidak ada penerima dan pemberitahu. Jadi perlu ada orang yang bercakap, perlu ada orang yang menerima maklumat yang disampaikan. Baiklah, kita lihat kepada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada banyak sebenarnya yang saya senaraikan 9, tapi sebenarnya ada lebih daripada ini. Okey, pertama adalah untuk berinteraksi sosial, tanya khabar, memelihara hubungan, ini adalah interaksi sosial. Yang kedua, ia untuk memberi informasi. Kita nak sampaikan maklumat, kita nak sampaikan taklimat, kita nak menyampaikan berita-berita dan informasi yang penting. Ia merupakan salah satu fungsi komunikasi. Kemudian yang ketiga ialah menyampaikan idea. Menyampaikan pendapat, idea kita, cadangan. Jadi sebab itulah kita berkomunikasi. Fungsi yang keempat untuk mempengaruhi orang lain. Okay, contohnya kita nak orang sokong ataupun menerima pendapat kita. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk mempengaruhi orang lain agar bersependapat dengan kita. Okey, fungsi yang seterusnya ialah mendamaikan perbalahan. Jadi kalau kita lihat ada rakan-rakan yang bermasam muka, yang tak bertegur sapa, jadi fungsi komunikasi untuk menyatukan semula, damaikan sekiranya ada pergaduhan ataupun perbalahan. Kemudian fungsi yang seterusnya ialah untuk meminta pertolongan. Jadi kalau kita dalam kesusahan ataupun stres, jadi kita akan minta pertolongan rakan-rakan. Yang fungsi yang seterusnya ialah memotivasi diri. Sama ada kita nak motivasi diri kita sendiri ataupun kita nak motivasi orang lain. Itulah fungsinya. Kemudian juga fungsi komunikasi menghiburkan. Dari nyanyian, dari lawak jenaka. Okay? Dan yang ke-9 ialah meluahkan perasaan.
rasa tak puas hati ke, rasa sedih, rasa marah. Jadi itu adalah fungsi komunikasi. Baik, kita akan terus kepada bidang-bidang komunikasi. Ada 5, iaitu intrapersonal, interpersonal, kumpulan kecil, massa dan juga awam. Okey, mari kita lihat penerangan seterusnya. Baiklah, komunikasi intrapersonal ia berlaku dalam diri seseorang. Ya, kita bercakap dengan diri kita sendiri. Seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan dirinya. Ia juga merupakan monolog dengan diri untuk membuat pilihan ke, membuat keputusan, memberikan sebab dan akibat. Kita nak rasionalisasikan pemikiran kita, okey, ataupun pendapat orang lain. Jadi kita nak pujuk diri ke dan mengatakan kepada diri bahawa sabar, nanti masa kita akan sampai di mana, ya, bergantung kepada situasi dan juga konteks kita berkomunikasi. Jadi komunikasi intrapersonal lebih kepada dari dalam diri. Okey, baik. Faedah komunikasi intrapersonal. Okey, orang yang tinggi kemahiran komunikasi intrapersonalnya sangat untung kerana komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemacu bentuk komunikasi yang berikutnya. Kerana keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain amat bergantung kepada keberkesanan komunikasi kita dengan diri sendiri. Contohnya, ya, sekiranya dalam diri kita tenang, insya-Allah bila kita berkomunikasi dengan orang lain, ketenangan itu akan terpancar. Tapi kalau dalam diri kita sendiri kusut, kita tak boleh nak leraikan kekusutan, maka apa yang terpancar dari mulut kita bila berkomunikasi juga nampak kekusutannya. Okey. Kemudian faedah komunikasi intrapersonal ini juga menjadikan diri kita lebih bijak mengendali emosi diri sendiri melalui proses-proses psikologi seperti persepsi dan kesedaran terhadap perkara yang berlaku ketika berlangsungnya komunikasi intrapersonal dalam diri kita sendiri. Jadi kita akan lebih bijak. Contoh, ya, kalau katalah kita sedih, kita rasa tak bahagia. Jadi kita memujuk diri kita mengatakan bahawa kebahagiaan itu sebenarnya kita yang cipta. Kebahagiaan itu tidak terletak kepada manusia, tidak terletak kepada orang lain, tidak terletak kepada harta benda, tidak terletak kepada situasi di sekeliling kita. Tapi nak bahagia kita cipta. Ini merupakan salah satu faedah mempunyai kemahiran komunikasi intrapersonal yang tinggi. Baik, kita lihat pula contoh komunikasi intrapersonal. Okey, orang yang komunikasi intrapersonalnya tinggi, yang kemahirannya yang ini tinggi, dia akan senang untuk memuhasabah diri. Dia menilai tentang segala perkara yang telah dilakukan sama ada baik atau yang buruk dan seterusnya berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Contohnya kita muhasabah, ya Allah, selama ni aku ni sombong, jadi sekarang ni kita akan cuba untuk tidak sombong dengan orang lain. Ya, kita cuba merendahkan diri dan juga menerima pendapat orang lain. Komunikasi intrapersonal ini juga contohnya adalah berdoa, memohon sesuatu perkara yang diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bersyukur juga merupakan satu contoh komunikasi intrapersonal. Kerana kita berterima kasih di atas segala yang kita perolehi melalui pemberian Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan medium orang perantaraan. Okey, baik, kita lihat pula apakah komunikasi interpersonal. Okey, komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara individu. Okey, baik. Ia juga merupakan proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih daripada dua orang.
ia juga bersifat terus, iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan atau saluran tertentu. Juga berlaku dalam keadaan yang tidak formal dan bersahaja. Okey, kita lihat komunikasi intrapersonal. Menurut R. Wayne Pace, bahawa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertemu muka, secara fizikal. Kemudian komunikasi interpersonal juga boleh diertikan sebagai proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman dengan individu-individu lain. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara orang yang berlaku dalam keadaan yang membolehkan orang membalas secara terus antara satu sama lain. Komunikasi interpersonal ini bukan sahaja bahasa yang kita gunakan, ia juga merujuk kepada bahasa tubuh. Ya, bukan sahaja bahasa lisan tapi juga bahasa tubuh, ekspresi muka dan sebagainya. Sebab itu ia perlunya berlaku secara bertemu muka. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Biasanya ia dilaksanakan secara berpasangan, iaitu melibatkan hanya dua orang. Jadi dia dalam bentuk dialog, bercirikan tolaan tulisan ataupun verbal, yang biasanya, dan ada orang yang biasanya mencelah antara satu sama lain bila bercakap. Okay, bagaimanapun, ia boleh berlaku dalam satu kumpulan kecil apabila para peserta bertindak balas terus antara satu sama lain sebagai individu. Jadi dalam satu kumpulan kecil ini selalunya dalam keadaan yang tidak formal, mana melibatkan rakan-rakan rapat. Okay, baik. Seterusnya kita lihat bentuk komunikasi interpersonal. Ada dua, ya, antara dua individu dan juga antara lebih daripada dua individu. Dalam antara lebih daripada dua individu pula kita boleh bahagikan, iaitu secara formal dan juga secara tidak formal. Kemudian kita lihat pula penerangan tentang komunikasi antara dua individu. Ia merupakan dialog. Ia berlaku apabila seseorang berkomunikasi secara personal, iaitu secara terus sebagai seorang individu. Contoh, Amalin dan Alisha berbincang mengenai tugasan kerja kursus mereka. Jadi Amalin dan Alisha dua-dua berbincang antara dua orang, antara Amalin dan juga antara Alisha. Tentang apa? Tentang kerja kursus, tugasan kerja kursus mereka. Okey, baik. Sekarang kita melihat pula tentang komunikasi yang melibatkan lebih dari dua individu. Seperti yang saya sebut tadi, ada yang secara formal dan juga secara tidak formal. Bagi secara formal, ia berlaku apabila seseorang mengemukakan idea, perasaan dan maklumat tanpa gangguan kepada satu kumpulan orang. Ia tidak banyak berlaku komunikasi dua hala di sini, dan seseorang menyuarakan sesuatu dan yang lain menjadi pendengar. Ya, contoh yang diberikan, Iswandi menyampaikan tazkirah di hadapan kelas sebelum kelas dimulakan pada pagi tadi. Jadi suasananya agak formal di mana tazkirah disampaikan oleh Iswandi dan yang lain hanya dengar. Yang lain boleh bertindak balas dengan bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh dengan ekspresi muka. Kerana dia berlaku antara bertemu muka, ya, secara fizikal. Kemudian bagi yang secara tidak formal pula, ia berlaku apabila kedua-dua pihak menyuarakan idea, perasaan ataupun maklumat. Dengan kata lain, dikatakan penggunaan dengan gangguan, iaitu mungkin akan berlaku pro dan kontra ataupun seseorang yang mungkin mencelah dalam percakapan ataupun perbualan yang sedang berlaku. Contoh yang diberikan ialah Faris mengatakan kepada Aina bahawa wajah Aina saling tidak tumpah seperti penyanyi Aina Abdul. Tetapi Afdal mencelah dengan mengatakan bahawa wajah Aina sebenarnya seperti pembantu Aina Abdul. Jadi
ada gangguan di situ di mana bila Faris bercakap dengan Aina, ya, diganggu ataupun dicelah oleh Afdal. Jadi ini adalah satu komunikasi interpersonal yang melibatkan lebih dari 2 orang dan berlaku secara tidak formal. Baiklah, bagaimana pula dengan komunikasi kumpulan? Komunikasi kumpulan ini berperanan membuat keputusan dan dipatuhi oleh semua ahli. Ia berlaku dalam bentuk formal dan tidak formal. Ya, contohnya mesyuarat. Kalau formal mesyuarat, kalau tak formal mungkin perbincangan berkaitan dengan perkara-perkara yang formal. Contoh nak membincangkan sesuatu untuk melaksanakan sesuatu yang lain. Ya, jadi ia merupakan satu komunikasi kumpulan. Baik, seterusnya komunikasi massa. Komunikasi massa ini melibatkan untuk sebaran umum. Ya, komunikasi berlaku untuk sebaran umum menggunakan alat-alat media massa seperti akhbar, majalah, radio, televisyen, buku dan juga risalah. Ia berbentuk sahala dan jika berlaku tindak balas, ia mengambil masa dan tidak sepantas interpersonal. Alat-alat media lain zaman digital ini, ya, boleh aja akhbar digital, portal-portal, blog, apa lagi, media sosial. Jadi banyak lagi alat-alat media yang sekarang yang lebih canggih yang wujud untuk melakukan sebaran umum. Okey, pengucapan awam. Akhir sekali ialah pengucapan awam. Bentuk bidang komunikasi pengucapan awam ialah berucap di halayak ramai dan seorang kepada ramai. Selalunya dia sehala kecuali ada sesi soal jawab di hujung. Tetapi kalau pengucapan awam yang berlaku di televisyen ataupun di radio mahupun di channel YouTube, ya, pengucapan awam ini maka memang interaksi itu sukar nak adalah dia lebih kepada sehala berucap untuk orang yang ramai dan hanya seorang sahaja yang bercakap. Okey, saya rasa sampai di sini dahulu penerangan daripada saya. Jadi untuk yang seterusnya, anak-anak pelajar akan sambung melakukan tugas tutorial yang saya telah pautkan dalam Google Classroom. Sampai sini dulu. Bye-bye, jumpa lagi.